Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Port Dickson, Yang Berhormat Setiawangsa, Yang Berhormat Labuan, Yang Berhormat Segambut, Yang Berhormat Balik Pulau, Yang Berhormat Dungun dan Yang Berhormat Shah Alam yang telah ambil bahagian dalam perbahasan Titah Diraja dan telah menyentuh portfolio Kementerian Wilayah Persekutuan. Saya sebagai Menteri Wilayah Persekutuan yang baru akan menyambung legasi dan komitmen untuk meneruskan pembangunan wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan sejajar dengan moto wilayah persekutuan wilayah prihatin bagi mencapai visi wilayah persekutuan yang maju dan sejahtera serta peneraju pembangunan yang mampan menurut konsep Our City, Our Home. Yang Berhormat Port Dickson dan Yang Berhormat Setiawangsa telah mengutarakan isu berkaitan kemiskinan ekoran wabak COVID-19 di kawasan bandar. Untuk maklumat Yang Berhormat, sehingga 14 September 2021, statistik kemiskinan bagi wilayah persekutuan secara keseluruhannya dari unit penyerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri menunjukkan terdapat sebanyak 4,815 ketua isu rumah berstatus miskin tegar dan 5,617 ketua isu rumah berstatus miskin berbanding dengan statistik tahun lepas. Setakat 31 Oktober 2020, sebanyak 1,109 ketua isi rumah berstatus miskin tegar dan 2,200 ketua isi rumah berstatus miskin. Menyedari hakikat ini, Kementerian sentiasa merangkumkan golongan miskin ini dalam program-program sosio-ekonomi dan kebajikan yang dilaksanakan. Sehubungan dengan itu, Kementerian telah melaksanakan beberapa inisiatif jaringan keselamatan sosial di bawah kerangka wilayah Cakna, bermula dengan inisiatif wilayah Cakna 1.0 pada 25 Mac 2020 sehingga inisiatif wilayah Cakna 6.0 pada 27 Jun yang melibatkan nilai sebanyak kira-kira RM234.6 juta. Contoh bantuan yang diberikan ialah seperti berikut. Yang pertama ialah pengecualian sewa kepada seramai 40,000 orang penyewa PPR, PA di Kuala Lumpur. Yang keduanya, penangguhan bayaran balik pembiayaan kepada 6,000 pemilik PPR, PA di Kuala Lumpur. Pengecualian sewa kepada 6,000 penjaja di Kuala Lumpur. Sumbangan one-off RM500 kepada 23,617 penjaja dan peniaga kecil di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Bantuan makanan kepada 65,000 keluarga di Kuala Lumpur dan 1,000 keluarga di Putrajaya dari golongan miskin dan B40. Pengecualian bayaran lesen perniagaan inisiatif wilayah bebas berniaga kepada lebih daripada 4,246 peniaga berlesen di Kuala Lumpur, 107 di Putrajaya dan 162 di Labuan. Voucher back to school bernilai RM100 kepada 26,000 pelajar. Kelas digital SPM Mahir Tutor yang memberi manfaat kepada 21,756 pelajar. Usahawan anak muda kota melibatkan 100 usahawan yang telah dapat beroperasi di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Bagi memastikan penduduk berpendapatan rendah tidak tercicir dari mendapat vaksinasi, Kementerian Wilayah Persekutuan telah melaksanakan program vaksinasi bergerak MyMedic at wilayah di sekitar 67 kawasan PPR, PA di DBKL dan 3 di kampung tradisi. Sehingga September 2021, peratus populasi dewasa dan kanak-kanak yang berdaftar dengan Mas Sejahtera telah mendapat dos kedua adalah sebanyak 86% di Kuala Lumpur, 93% di Putrajaya dan 88.2% di Labuan. Tindakan Kementerian Wilayah melalui inisiatif wilayah Cakna dan juga truk vaksin bergerak di samping pelbagai lagi tindakan dan usaha Kementerian menunjukkan bahawa Kementerian dan Kerajaan akan memastikan golongan berpendapatan rendah dan miskin bandar terus dapat dibantu di dalam menghadapi impak kesihatan, ekonomi dan sosial akibat pandemik 19. Ahli yang berhormat daripada Labuan ada menyentuh mengenai situasi pandemik 19 di wilayah Persekutuan Labuan, gangguan logistik yang menyebabkan kekurangan makanan serta isu berkaitan ekonomi dan pembangunan wilayah Persekutuan Labuan. Susulan Labuan menjadi negeri yang pertama memasuki fasa 4 Pelan Pemulihan Negara
dan mencapai 100% vaksinasi dewasa, Kementerian Wilayah Persekutuan melalui Perbadan Labuan meneruskan usaha memulihkan tahap ekonomi Labuan. Bagi sektor pelancongan di wilayah Persekutuan Labuan, misalnya SOP kemasukan pengembara ke wilayah Persekutuan Labuan akan mula berkuat kuasa pada esok 24 September. Sementara itu, SOP komprehensif khusus bagi sektor pelancongan Labuan telah dicadangkan kepada Majlis Keselamatan Negara. Merujuk pada isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Labuan mengenai kekurangan makanan asas akibat gangguan logistik apabila kerajaan telah memperketatkan kawalan keluar masuk ke Labuan, termasuklah aktiviti berkaitan perkapalan, seketika saya memaklumkan mulai 24 September 2021 di bawah SOP Pasal keempat khusus bagi wilayah Persekutuan Labuan, syarat keluar masuk meliputi kapal antarabangsa dan tempatan telah pun dilonggarkan. Oleh itu saya percaya gangguan logistik ini dapat diatasi dan aktiviti ekonomi dapat dirancangkan dengan kelonggaran ini. Cadangan pembinaan Jabatan Labuan Sabah mengenai pembangunan wilayah persekutuan, Jemaah Menteri pada 9 September 2020 telah bersetuju dengan kertas memorandum Jemaah Menteri bersama oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kementerian Kerja Raya mengenai cadangan pembinaan Jabatan Labuan Sabah dilaksanakan secara prinsip kerjasama awam swasta, Public-Private Partnership. Kementerian Wilayah Persekutuan dan KKR kini sedang melaksanakan proses request for proposal bagi memberi peluang syarikat-syarikat berminat menyertai cadangan projek jambatan. Melalui timeline yang telah disusul, iklan request for proposal telah bermula pada 26 April 2021 dan akan tamat pada 1 November 2021. Proses penilaian pembida dijangka akan dapat dibuat pada dalam masa tempoh 1 ke 2 bulan. Menjelang Januari 2022, satu kertas Jemaah Menteri bagi pembida berjaya akan diangkat untuk kelulusan Jemaah Menteri. Pembinaan Jambatan Labuan Sabah dijangka dapat dimulakan menjelang Julai 2022 setelah rundingan perjanjian dipersetujui dan ditandatangani. Kerajaan optimis pembinaan Jabatan Labuan Sabah yang akan dilaksanakan secara kerjasama awam swasta melalui terma-terma yang dipersetujui bersama kelak bakal menjadi realiti dan game changer kepada rakyat Labuan dan Sabah. Yang Berhormat Segambut, Yang Berhormat Balik Pulau. Berhubung dengan Labuan dan Jambatan Labuan tu, boleh saya minta penjelasan tambahan? Ya. Tapi masa tinggal 12 minit, nanti saya tak sempat jawab kampung baru. Okey. RFP itu bagus, memang itu satu cadangan yang baik dan itulah apa yang kita ingin lakukan dulu. Hanya kita kena buat dia punya survey laut, dalam laut dan sebagainya sebelum kita boleh minta satu proposal kerana dikhawatiri bahawa proposal yang diberikan tidak mempunyai fakta-fakta yang tepat. Adakah survei kedalaman laut dan soil investigation bagi dasar laut itu telah dilakukan terlebih dahulu ataupun ianya diserahkan kepada kontraktor untuk mengandaikan ataupun melakukannya sendiri? Semua pandangan, cadangan dan juga pertanyaan Yang Berhormat akan diambil kira semasa request for proposal itu dilaksanakan. Sebab kita ada tempoh masa sehingga 1 November. Yang Berhormat Segambut dan Yang Berhormat Balik Pulau telah membangkitkan mengenai isu SOP Majlis Keselamatan Negara oleh Jabatan Agensi Penguatkuasa. Saya percaya Jabatan Agensi Penguatkuasa lain telah menjalankan tugas mereka berdasarkan peraturan dan bidang kuasa mereka masing-masing. Oleh itu saya ingin menjawab isu dengan izin grey areas dalam penguatkuasaan yang telah dibangkitkan hanya dari sudut bidang kuasa di BKL saja. Untuk makluman Yang Berhormat, di BKL menguatkuasakan SOP yang dikeluarkan oleh MKN ke atas individu yang melanggar SOP di premis perniagaan. Contohnya, kegagalan memakai pelitup muka bagi individu di dalam premis perniagaan. Pemilik premis gagal memastikan pelanggan mendaftar masuk premis, tidak mematuhi waktu operasi dan gagal menyediakan peralatan saringan suhu.
Saya juga menyentuh persoalan yang berhormat balik pulau mengenai SOP pembukaan pusat rekreasi dan taman awam. Mengenai isu pusat rekreasi dan taman awam yang masih belum dibuka kerana masih dalam aktiviti yang tidak benar dibuka di bawah pasal sekarang, DBKL telah membuat persediaan bagi pembukaan pusat rekreasi dan taman awam yang berkaitan dan telah membuat permohonan kepada MKN bagi pembukaan pusat rekreasi dan juga taman awam tersebut. Yang berhormat Segambut ada menyentuh tentang isu jumlah perbelanjaan yang telah digunakan oleh DBKL dalam rayuan DBKL berkenaan Taman Rimba Kiara dan Tiara Titiwangsa. Jumlah fee guaman bagi permohonan untuk kebenaran merayu oleh DBKL ke Mahkamah Persekutuan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan dalam kes Taman Rimba Kiara masih lagi belum dikemukakan oleh pihak peguam yang mewakili DBKL. Sehubungan itu, kos yang telah dibayar oleh DBKL bagi mengendalikan kes ini akan dibentangkan dalam laporan kewangan tahunan DBKL untuk makluman semua. Tuan Yang di-Pertuan, kes Taman Rimba Kiara. Yang Berhormat Menteri, Ya. boleh saya tanya, adakah ini SOP biasa oleh DBKL? Bermaksud rayu dulu, tak payah risau kes guaman, fee guaman. Kalau tidak, kalau tak ada threshold ataupun tak ada persetujuan sebelum kita pergi merayu, DBKL boleh belanja berjuta-juta duit rakyat. Sebab Yang Berhormat menyangka belanjanya berjuta-juta. Dan saya juga menyangka sesuatu. Tetapi ini tidak dapat dibuat kerana peguam itu belum membuat apa-apa tuntutan. Sudah pasti saya rasa ini telah diperbincangkan lebih awal dan kalau sebenarnya kosnya melampaui di tahap yang luar biasa, sudah pasti pertimbangan ataupun jawatankuasa tertentu akan dibentuk untuk memutuskannya. Jadi hari ini kita Yang tunggulah. Berhormat Menteri, saya faham apa yang Menteri kata, kos belum ada persetujuan. Tetapi selalunya cara DBKL bekerja, kalau nak potong pokok pun mereka akan kata tak ada bajet ataupun buat pothole pun tak ada bajet. Tapi untuk kes seperti ini takkan tak ada persetujuan bajet ataupun perbincangan bajet sama ada DBKL ada duit itu atau tidak sebelum buat keputusan untuk merayu. Ya, semua ini telah dilakukan oleh pihak DBKL. Kalau Yang Berhormat nak makluman lanjut, saya boleh bagi secara bertulis. Untuk saya mencera detail apa perbincangan yang dibuat, saya tak dapat berbuat demikian sekarang. Sudah pasti saya akan bincang tajuk ini saja. Jadi tajuk yang lain yang juga sama penting, kita tidak buat. Tetapi semasa Yang Berhormat melalui percakapan tadi, Yang Berhormat menyebut bahawa DBKL kalau minta potong pokok tidak ada peruntukan. Yang Berhormat boleh maklum merasa kaya sekarang, di mana cadangan untuk potong pokok tu yang disebut tidak ada peruntukan. Sudah Pasti akan dilaksanakan dengan hebatnya kalau sekarang Yang Berhormat membuat kasih. permohonan. Saya telah bagi secara Sebab surat ya pemotongan kepada pokok Yang Berhormat ini Menteri. Saya dalam- telah bagi surat kepada Menteri dah. Ya, Kasih. bagi surat pada saya dan semasa Yang Berhormat berjumpa dengan saya baru-baru ni, saya tak nampak surat tu. Kalau boleh bagi surat serta-merta untuk saya pertimbangkan. Apa maksud? Saya telah bagi di pejabat menteri. Kita ambil gambar bersama. Ya. Kita Saya ambil bagi surat, kemudian Yang Berhormat Menteri minta highlighter untuk highlight surat saya. Ya. Ingat? Ya, Yang Berhormat Menteri. saya nampak benda itu tetapi isi kandungan lain belum dibaca lagi sebab saya membuat persediaan kepada jawapan ini. Saya sedar Yang Berhormat sudah pun bergambar dengan saya. Terima kasih. Yang tunjukkan bahawa saya serius untuk menangani masalah bersama kawan-kawan daripada Yang Berhormat Yang Berhormat daripada wilayah persekutuan. Saya nak tunjukkan saya serius. Semua Yang Berhormat dalam wilayah persekutuan saya telah berjumpa, berinteraksi, berbincang banyak perkara. Jadi kalau perkara-perkara yang Yang Berhormat sebutkan itu tidak boleh dianggap bahawa ini adalah seolahnya DBKL menolak sana menolak sini. Tidak. Ini akan diperhalusi dan saya rasa potong pokok bukan satu masalah yang besar untuk DBKL melakukannya. Terima kasih Yang Berhormat. Kita sambung kepada Yang Berhormat Jawa Timur pasal kes Taman Rimba Kiara. Ya. Rayuan dibuat oleh DBKL dalam kes Taman Rimba Kiara adalah kerana terdapatnya isu-isu kepentingan awam dan percanggahan dengan prosedur kelulusan perancangan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang perlu diperjelaskan di Mahkamah Persekutuan. Ini adalah kerana di bawah Akta Perancangan Wilayah Persekutuan 1982 telah membentukkan dengan jelas mengenai proses kelulusan perancangan yang perlu dipatuhi. Maka pihak DBKL berpandangan adalah wajar agar rayuan tersebut
keputusan Mahkamah Rayuan dibuat ke Mahkamah Persekutuan. Untuk makluman Yang Berhormat, daripada penduduk yang menduduki 100 unit rumah panjang Perumahan Awam Bukit Kiara, sebanyak 100 generasi pertama penduduk diberikan rumah secara percuma. Manakala 100 generasi kedua penduduk rumah panjang tersebut akan diberikan harga rumah sebanyak 50% harga, iaitu hanya 175,000 daripada harga 350,000. Penduduk di kawasan rumah panjang Perumahan Awam Bukit Kiara yang mengharapkan bahawa mereka akan mendapat kediaman baru dalam bentuk rumah mampu milik seperti yang dicadangkan dalam pembangunan di atas tanah tersebut telah dinafikan hak mereka sekiranya cadangan pembangunan di tapak tersebut tidak dapat diteruskan disebabkan oleh keputusan Mahkamah Rayuan yang tidak memihak kepada mereka. Cadangan pemindahan penduduk di kawasan rumah panjang tersebut itu adalah selaras dengan dasar kementerian dalam memastikan penyediaan kediaman yang teratur dan selesa kepada semua penduduk wilayah persekutuan. Untuk makluman, daripada keseluruhan tapak bangunan sebanyak 12 ekar, Yayasan Wilayah Persekutuan dan Pemaju bersetuju untuk memperuntukkan ruang hijau tambahan seluas 4 ekar untuk menjadi sebahagian kawasan hijau di sekitar Bukit Kiara. Selanjutnya, tapak projek tersebut sebenarnya berada di luar kawasan Taman Rimba. Maka pembangunan di projek tersebut sepatutnya tidak akan menjejaskan kawasan Taman Rimba Kiara. Tuan Speaker, boleh saya mencela? Ya. Yang Berhormat Menteri, jawapan Yang Berhormat Menteri itu saya percaya disediakan oleh pegawai kerajaan kerana jawapan itu sudah baca 3 kali. Ini kali ketiga saya dengar. YB Khalid Samad pernah baca, YB Anwar Musa pernah baca, sekarang YB Syahidan membacakan jawapan yang sama. Tapi persoalan saya adalah spesifik kes rayuan di Mahkamah kes rayuan yang dilaksanakan oleh DBKL sekarang. Jadi persoalannya dalam keputusan perintah mahkamah itu jelas SOP dan cara kerja DBKL telah gagal mengikuti ataupun proses yang sebenar ataupun yang sepatutnya dilakukan. Saya hanya nak cadangkan kepada menteri untuk pastikan DBKL baca perintah tersebut dulu, pastikan yang basic itu mereka ikut dan kalau boleh maklumkan secara bertulis kes guaman, kos guaman, yang itu sangat penting untuk kita. Terima kasih. Okey. Yang Berhormat, apabila perkara ini dilaksanakan di peringkat pegawai, ianya telah melalui proses yang saya kata cukup lengkap untuk membolehkan saya keluar kenyataan pada hari ini. Kalau kenyataan ini pernah dikeluarkan oleh sahabat saya ataupun Tan Sri Anwar Musa, saya menyambung jawapan, tetapi kali ini Yang Berhormat, sebagai menyambung legasi mereka yang serius tentang satu perkara, saya juga akan memberi perhatian tentang perkara ini. Walaupun pegawai buat, tapi saya sudah baca 5 kali dan sekarang 6 kali untuk Yang Berhormat dengar. Dan betul kes Taman Tiara Bukit Kiara, sebab saya tidak ada masa saya terpaksa menjawab sekambut. Kes Taman Tiara Tetiwangsa yang turut disentuh oleh Yang Berhormat sekambut, untuk malaman Dewan Yang Mulia ini pada sekitar 2017, penduduk-penduduk bersebelahan dengan tapak projek telah membantah cadangan pembangunan dan membantah proses pendengaran bantahan yang diadakan di DBKL. Walaupun bantahan penduduk tersebut telah ditolak oleh Mahkamah Tinggi, tetapi kemudiannya telah diterima oleh Mahkamah Rayuan pada 13/3/2019. Memandangkan bahawa kes bantahan penduduk pada asalnya telah ditolak oleh Mahkamah Tinggi dan tanah berkenaan adalah tanah persediaan yang bukan dipindah milik, transfer, tetapi telah diberi milik, alienate kepada DBKL, kepada pihak DBKL. Maka pihak DBKL berpandangan bahawa rayuan Mahkamah Persekutuan bagi menjelaskan keputusan Mahkamah Rayuan perlu dibuat. Yang Berhormat, Serambut juga telah menyentuh tentang kawasan Rizal Melayu Pencala Segambut. Yang Berhormat, Segambut ada menyatakan rancangan kawasan khas yang menyuruh perlu dilaksanakan di kawasan Rizal Melayu Pencala Segambut. Untuk makluman, penyediaan pelan pembangunan rancangan kawasan khas adalah yang tidak terpakai kepada Kuala Lumpur selaras dengan Akta Perancangan Wilayah Persekutuan 1982. Sebaliknya, pelan pembangunan Kuala Lumpur 2040 telah disediakan selaras dengan Akta Perancangan Wilayah Persekutuan 1982. Di bawah pelan pembangunan ini, DBKL memberi fokus kepada mewujudkan nilai tambah kepada kawasan Rizal Melayu Pencala Segambut
Saya ingin menegaskan bahawa kerajaan akan memastikan zon guna tanah dan intensiti yang terbaik bagi manfaat penduduk tempatan. Kawasan hijau juga perlu ditetapkan dalam setiap pembangunan yang akan Menteri. dilaksanakan. Selain itu, di BKL turut menyediakan pelan rangkaian jalan dan infrastruktur bagi Rizab Melayu, Penchala Segambut dengan memfokus kepada aspek accessibility serta menerapkan aspek kawalan terhadap aliran arus selaras dengan garis panduan Jabatan Pengenalan dan Saliran. Yang Hormat, Berhubung dengan Yang Berhormat Segambut Yang Hormat, yang meminta supaya menyegerakan pembinaan klinik kesihatan, secara ringkasnya saya ingin menjawab bahawa Yang Hormat perlu berapa masa Dewan lagi? ini menyegerakan pembinaan klinik iaitu tampak di tanah bandar apa? Yang Hormat, Ya, Yang Hormat perlu berapa masa lagi? saya perlukan 10 minit cukup tuan. 10 minit. Banyak tu. Ya. Agak banyak sikit tapi terdapat je kawan-kawan yang di luar wilayah juga ingin bertanya-tanya. Saya Sedikit saja. sikit boleh. Yang Berhormat Menteri 30 saat saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri untuk turun padang berbasikal dengan saya supaya saya boleh tunjukkan jalan-jalan bike lane yang perlu dinaik taraf dan pada masa yang sama potensi untuk bangunkan bike lane yang baru kerana di wilayah Kuala Lumpur ini potensi for it to be a cycling city tu agak besar. Saya ingat Yang Berhormat Menteri pun mesti tahu ada banyak tempat Mayor's Hill dan kawasan-kawasan lain. Cuma kalau Yang Berhormat Menteri sudi untuk bersama, saya akan tunjuk Yang Berhormat Menteri dan saya yakin banyak komuniti cycling ni akan terhutang budi kepada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Ya. Yang Hormat patut jemput nantilah. Kawasan laluan basikal Yang Hormat, sedang saya bagi 10 minit sahaja. saja ya. Terus Arahan, 6.18 habis. Arahan speaker yang Ya. bijaksana dan dahsyat ini akan dipatuhi ya. Berhubung dengan cadangan Yang Berhormat naik basikal, saya bersetuju, tidak ada masalah. Malah laluan basikal yang sejarak 300 kilometer sedang diusahakan dan oleh kerana jalan tersebut overlap dengan jalan kaki, maka saya menjemput Yang Berhormat berjalan kaki. Pada jalan kaki, kita akan nampak lebih banyak tempat. Saya akan berjalan kaki satu hari 10 km. Jadi Yang Berhormat boleh ikut. Kalau saya gagal buat pagi, saya buat petang. Kalau gagal petang, saya buat malam. Tapi tentang berjalan, tetap jalan. Dan laluan terbaru saya kini ialah wilayah persekutuan. Okey, Yang Berhormat Segambut minta menyegerakan pembinaan klinik kesihatan di Segambut. Merujuk kepada permohonan Yang Berhormat Segambut, pada Datuk Bandar dan Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan meminta supaya klinik kesihatan Segambut diberi kebenaran menggunakan dewan kosong yang tetap bersebelahan sebagai tempat mengendalikan dan melawan pandemik. Untuk makluman, tapak dewan tersebut memang merupakan tanah kerajaan iaitu lot 53723 dan juga 56040. Buat masa ini di BKL dan PTG telah memulakan perbincangan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi menasihati kementerian tersebut untuk membuat permohonan secara resmi kepada PTG Wilayah Persekutuan bagi membolehkan pertimbangan selanjutnya dilaksanakan. Mengenai pemakluman Yang Berhormat Segambut dan Dewan ini bagi menyegerakan pembinaan klinik di satu tapak di Bandar Manjalara, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sedang berusaha dengan Jabatan Ketua Pengarah dan Galian Kuala Lumpur selaku pemilik bagi membangunkan klinik kesihatan di tapak yang berkenaan. Jadi semua dah tidak ada masalah. Yang Berhormat Dungun telah menyentuh mengenai bantuan segera kepada anak-anak gelandangan. Untuk melanggar Yang Berhormat Dungun, ada dianggarkan lebih kurang 700 gelandangan di Bandaraya Kuala Lumpur. Sepanjang tahun ini, menurut Yayasan Kebajikan Negara, sebanyak 3 keluarga gelandangan yang mempunyai anak-anak telah diselamatkan. Dalam hal ini, bantuan kepada kanak-kanak gelandangan yang telah diselamatkan adalah agihan bantuan keperluan seperti makanan, pakaian dan kit kebersihan, kemudahan kesihatan dan pendidikan, penempatan di pusat-pusat pelindungan yang bersesuaian, pusat pembelajaran komuniti Chowkit yang telah diwujudkan oleh DBKL dengan kerjasama badan-badan bukan Yang Berhormat kerajaan Menteri. sebagai usaha pemberian pendidikan tambahan kepada Yang Berhormat anak-anak Menteri. kanak-kanak gelandangan seperti kelas mengaji Al-Quran, kelas bahasa Inggeris, kelas terap tangan dan juga kelas Yang Berhormat Menteri. Shah Alam. Tinggal 7 minit je. Kita Ya. nak berdebat Sekarang tentang ni kampung kita baru. akan berdepan dengan Yang Shah Alam Dungun, yang lain tu yang tak payah gembira jawab lah. untuk menjawab, Hmm. meminta saya menjawab Terus apa kampung yang telah baru. disebutkan. Ya Mak jangan bimbang, bagi hak masing-masing.
Yang Muhammad pun tak boleh ambil lebih sangat. Kawan-kawan minta 5 minit. Yang Muhammad minta 10 minit ni. Saya ada 7 minit lagi. Saya tak yang penghabis sekali saya akan sentuh pasal kampung baru sebab itu panjang sikit. Yang pertama saya nak sentuh pasal penjualan tanah di Jalan Pil. Semua permohonan pemberi milikan tanah kerajaan di bawah Seksyen 76 Kanun Tanah Negara 95 termasuk permohonan ke atas plot A yang terletak di Jalan Pil Seksyen 90 Bandar Kuala Lumpur yang diterima telah diproses seperti mana ketetapan prosedur yang berkod kuasa dan tidak bercanggah dengan perundangan di bawah Kanun Tanah Negara 1965. Walau bagaimanapun ia terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Wilayah Persekutuan. Ia tidak terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Wilayah Persekutuan, sebaliknya di bawah jawatan kuasa kerja tanah Wilayah Persekutuan di Jabatan Perdana Menteri. Adakah Menteri menafikan bahawa syarikat yang dapat tanah itu hanya mempunyai paid up capital lebih kurang dalam RM100 sahaja dan merupakan jiran dan anak saudara kepada Menteri Wilayah Persekutuan sekarang? Adakah Menteri menafikan? Okey, kesabaran seorang manusia itu diperlukan untuk mendengar habis jawapan. Selepas itu Yang Berhormat akan boleh komen. Saya harap Yang Berhormat bersabar sebab Yang Berhormat pernah jadi Menteri Wilayah Persekutuan. Sabar sikit untuk mendengar jawapan kepada soalan Yang Berhormat dah tahu jawapan. Okey. Berdasarkan pada Pelan Bandaraya Kuala Lumpur 2020, zon guna tanah yang telah ditetapkan bagi plot A tersebut adalah untuk tujuan pembangunan bercampur. Oleh yang demikian, mengambil kira akan ketetapan tersebut dan syarat-syarat yang berkaitan, Evermark Realty Sdn Bhd telah disyorkan untuk pertimbangan kelulusan pemberi milikan di bawah Seksyen 76 Kanun Tanah Negara di atas plot A, Jalan P, Seksyen 90, Bandar Kuala Lumpur berkenaan. Kuasa ini terletak kepada Esko Tanah Wilayah Persekutuan yang terletak di bawah JPM dan dipengusikan oleh yang berbahagia KCN. Berhubung dengan pilar capital, Evermark Realty, iaitu sebanyak 100,000 saja adalah tidak tepat Yang Berhormat. Ini jawapannya. Syarikat berkenaan telah membuat penambahan modal berbayar sebanyak 2 juta. Perkara ini dilaporkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Tanah Wilayah Persekutuan Dibuat penambahan modal itu bila Yang Berhormat Menteri? Pada 12 Mei 2021 dan permohonan hampir bila nak dapat kan? Pemberi milikan di bawah Seksyen 76 KTN ke atas plot A oleh Evermark Realties tersebut dipertimbangkan kelulusan. Kelulusan pindah milik ke atas plot A Jalan P Seksyen 90 Bandar Kuala Lumpur kepada Evermark Realty Sdn Bhd tersebut masih belum dianggap sebagai sempurna memandangkan pembatalan penrizapan di bawah Seksyen 64 KTN dan notis borang 5A belum dikeluarkan. Jadi Yang Berhormat bersabar sehingga dah jawab, dah habis jawab dah. Ya. Yang pasal Evermark tu. Ya. Maka saya telah mendengar bahawa paid up capitalnya telah ditambah pada Mei 2021. Betul? Ya. Ianya merupakan satu tarikh yang hampir dengan tarikh pemberian tanah itu. Ya. Betul? Ya. Tidakkah ianya merupakan satu perkara yang agak janggal memandangkan Evermark Realty itu anak saudara kepada Menteri Wilayah Persekutuan pada ketika itu adalah salah seorang daripada lembaga pengarahnya. Ya. Saya akan jawab apa tu Yang Berhormat oleh kerana Yang Berhormat menyebut perkara tersebut. Jadi detailnya agak panjang Yang Berhormat. Jadi Yang Berhormat boleh timbul sekali di mana-mana tempat saya akan jawab. Jadi soal minit tentang anak saudara, menteri dan sebagainya tu saya menyimpan ini sebagai satu rahsia pejabat yang perlu dijaga ya. Yang Berhormat sebagai menteri pun banyak juga membuat minit, sila luluskan dan sebagainya, tetapi saya tidak mau dedahkan sebab tapi ini anak saudara saya seorang pun tak dapat. Ya. Jadi jiran pun tak ada. Ya. Tapi yang penting itu ialah Yang Berhormat juga pernah membuat minit lulus kepada 26 ekar tanah. Jadi tapi saya diamkan benda tu. Saya tidak mahu ini jadi polemik. Sila kemukakan 26 ekar tanah di mana itu? Sila kemukakan. Teruskan dah dengan jawapan dah Yang Berhormat. Ya. Adakah perlu saya, tapi saya ingat Lagi tak perlu. 2 minit setengah, 2 minit setengah. Jadi Yang Berhormat, ini adalah berhubung dengan sebuah syarikat yang saya tidak mahu sebut nama di sini sebab ianya apa yang saya sebut ini kalau menyentuh kepada perniagaan mereka itulah sesuatu yang tidak adil. Kalau syarikat itu public listed company juga tidak adil sebab demikian. Tetapi Yang Berhormat jangan sentuh tentang
minit dan sebagainya, sebab Yang Berhormat juga banyak buat minit. Tapi itu kita diam sebab kita nak pastikan. Ya, anak dia saudara jalan saya ada elok. ke dalam Dan public yang listed kedua company tarikh tu? Yang Berhormat ialah berhubung dengan Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Ni yang kedua tarikh. Yang hari Kampung Baru. Kalau saya gagal menjawab Kampung Baru, makna kita Yang Berhormat akan uji sebab biar orang tahu bahawa pembangunan Kampung Baru itu sedang berjalan dengan rancak mengikut pasar-pasar baru. Okey, saya akan jawab itu selepas ini. Berhubung dengan Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah menyewakan stadium bola sepak kepada Ketuan Akadin Berservises yang berhak, iaitu syarikat yang memiliki 50% saham penguasaan pasukan KL United FC untuk tempoh penyewaan selama 3 tahun. Tidak Mulai 1 betul. Julai 2021 sehingga Maklumat 30 Jun Yang Berhormat Menteri tak 2024. betul. Bagi tujuan pengurusan penyewaan stadium Kuala Lumpur dengan pulangan kadar sewa kepada DBKL berjumlah RM25,000 melalui perjanjian penyewaan bertarikh 10 September 2021. Syarikat Pihak penyewa bertanggungjawab secara keseluruhan bagi perkhidmatan pengurusan dan penyelenggaraan stadium bola sepak Kuala Lumpur meliputi kerja-kerja pembersihan, kawalan keselamatan, penyelenggaraan padang, penyelenggaraan bangunan dan lagi. jawapan tu tak betul Penyewaan Yang ini Berhormat memberi Menteri. keuntungan ke RM300,000 setahun kepada DBKL Ya. dan lebih baik dari amalan sebelumnya di mana stadium diserahkan kepada KLFA dan DBKL terpaksa membayar kos penyelenggaraan berjumlah RM1.78 juta. Akhir Ya. sekali Yang Berhormat, pasal Kampung Tak Baru. betul, pasal syarikat Akadin itu tidak lagi memiliki yang 50% saham. Ya, Dan Ustaz. KLFA juga telah menawarkan tawaran yang sama dan sepatutnya Kementerian Wilayah Persekutuan menyokong Kuala Lumpur Football Association yang merupakan Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur Ya. daripada diberikan kepada satu syarikat sendirian berhad yang merupakan pemiliknya jiran kepada Menteri Wilayah Persekutuan pada ketika itu. Ya. Yang Berhormat. Saya Yang rasa Berhormat baru- Menteri Wilayah sekarang sila siasat dan dapatkan maklumat Ya, saya dengan akan lebih siasat cepat. Terima dan kasih. jemputan Yang Berhormat untuk saya tengok bola sepak pada hari Ahad malam ni. Kita boleh sambung cerita nanti. Ya, okey. Yang Berhormat ni pasal Kampung Baru dalam masa seminit, Yang Speaker. Berhormat, masa dah habis lah. Yang melibatkan peruntukan sebanyak 7 bilion. Peruntukan 7 bilion tersebut tidak pernah dipohon dan diluluskan oleh kerajaan sebagai sumber kewangan pada pembelian tersebut. Ya, Mana kerana maklumat kos ini dibentangkan melalui nota Jemaah Menteri 8 September 2020 dan dipati pembelian tanah ini melibatkan kos yang tinggi dan tidak modal pembiayaan. Tidak modal pembiayaan dan tidak sumber dana Ya. diperuntukkan Yang Berhormat bagi Menteri, pembelian tanah tersebut. Jadi masalah jawapannya agak Kuala panjang. Lumpur- Saya akan bagi jawapan secara betulis Yang Berhormat. Okey, okey. Yang Masalah, Berhormat telah tapi saya datang nak ke- beritahu Menteri, sebelum Ya. Menteri akhir, masalah dengan Kampung Baru bukan soal duit. Duit boleh diperolehi, banyak sumber-sumber kewangan. Ya. Yang penting adalah persetujuan untuk menjual. Dan Ya. inilah yang telah diusahakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan pada ketika itu, tetapi dihentikan bila kami dijatuhkan dan kuasa dirampas. Sedangkan pada Februari, target kita Jun, kita akan dapat 80% persetujuan. Tapi Berhormat. setelah kita dijatuhkan, Yang Berhormat. tak ada usaha untuk nak dapatkan persetujuan. Tidak ada punca kuasa di mana sumber kewangan. Tidak ada keputusan Jemaah Tak Menteri. ada masalah tidak itu. ada bajet Kalau dah daripada ada, mana-mana, dah ada persetujuan, Tetapi tak ada kita masalah. Yang Berhormat telah umumkan mana boleh Memang seorang menteri perancangan dia begitu. umumkan bajet 7 bilion tetapi sumbernya di mana? Kita nak tahu sumbernya daripada Sumbernya mana. boleh daripada Adakah daripada PNB, boleh daripada EPF, boleh daripada daripada tabungan. mana Masa surat tamat, Ianya masa surat satu tamat. perniagaan. Daripada Satu perniagaan beli 7 bilion, Daripada mana GDP 40 bilion. Okey. Yang Berhormat, jawab Syalam. Ya. Okey. Tolong tamatkan. Ya. Yang Mat, daripada mana pun mesti ada kelulusan daripada Jemaah Menteri. Masa Mana letak boleh dah Menteri dapat PU persetujuan. 7 bilion. Dapat persetujuan. 8 bilion. Kalau tanah Tidak tak nak pernah. dijual, Kerajaan kita ini nak adalah dapat kerajaan peruntukan bersama. untuk apa? Yang Berhormat Dapatkan persetujuan dulu. Okey. Okey. Saya dah bagi peluang banyak dah. So Yang Berhormat tolong akhirkan. Tak adil kepada Kementerian Belia dan Sukan ni. Ya. dengan itu saya ucap terima kasih kepada semua. Kepada Yang Berhormat Shah Alam dan kepada semua Yang Berhormat Wilayah Persekutuan. Kita jumpa lagi dari masa ke masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Hebat. Yang berhormat Menteri bagi Kementerian Belia dan Sukan. Silakan. 20 minit.